wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan diucapkan kepada hadirin sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum Ambang Pilihan Raya Kampus bersama saya Nur Alia pada malam yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini bahawa kita baru sahaja selesai melepasi tempoh percalonan nama baru bagi jawatan kuasa pimpinan pelajar bagi sesi 2023-2024. Seperti yang kita sedia maklum, JPP merupakan sebuah organisasi yang sentiasa berusaha untuk menjaga kemaslahatan pelajar di IPG kita dan membantu para pelajar menyuarakan pendapat mereka kepada pihak pentadbir. Namun begitu, perjuangan yang perlu ditempuhi oleh mereka bukanlah suatu perkara yang mudah dan memerlukan pengorbanan dari segenap sudut dan ruang. Tajuk utama yang akan menjadi perbahasan para panel pada malam ini ialah perjuangan atau wayang. Adakah perjuangan dalam organisasi JPP sentiasa indah dan membahagiakan ataupun dipenuhi dengan jalan yang penuh dengan onak dan duri? Marilah sama-sama kita tunggu dan dengarkan kupasan-kupasan menarik yang akan diberikan oleh panel-panel kita yang bijaksana sekalian. Sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu marilah kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana siswa guru IPG kita ini sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kiri saya, ahli panel yang pertama, Saudara Hasif Aiman yang merupakan mantan Bendahari Agung Kehormat JPP bagi sesi 2022-2023. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Masih digunakan Allah untuk hadir ke rumah Allah. Alhamdulillah. Seterusnya, ahli panel yang kedua sentiasa ayu dan berwawasan tinggi orangnya, Saudari Siti Safia yang merupakan mantan Naib di Pertua 2 JPP bagi sesi 2022-2023. Selamat datang, Saudari. Terima kasih. Dan akhir sekali, panel ketiga kita iaitu Faqih Nasiruddin yang menggadas jawatan sebagai Presiden Persatuan Agama Islam bagi sesi 2023-2024. Selamat datang juga buat saudara. Terima kasih, saudari moderator. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh untuk pusingan pertama, soalan saya pada panel pertama ialah apakah konsep sebenar perjuangan Islam dalam struktur organisasi? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masa cahaya artis orangnya terkenal semua. Dengar kan? Live okey. Okey, baik. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Persatuan Agama Islam kerana sudi menjemput saya, insan yang hina dan lemah ini untuk berbicara di hadapan. Okey. Dan moderator pun tadi dia bercakap, oh Allahu Akbar. So pidato kita bersegan dulu kan. Okey, tak bila apa. Tapi sebelum tu okay, kita nak hargai lah Persatuan Agama Islam. Sebab mana bila mana ada apa-apa pasal Islam, perjuangan sama ada kepimpinan ataupun berkaitan dengan hal luar agama, Persatuan Agama Islam lah yang ke hadapan dan berjuang untuk memperjuangkan agama kita. Okey, nak tepuk tangan tak sesuai dalam masjid kan? Kita doa je lah, boleh? Okey, semua kat tangan, bukan kat tangan tinggi doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallim tarbiyatan bi ardina mawqufah wa sallim bi adan salihatan huna. Allahumma sallim tarbiyatan bi ardina mawqufah wa sallim bi adan salihatan huna. Allahumma sallim tarbiyatan bi ardina mawqufah wa sallim bi adan salihatan huna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Dah lawak. Okey. Okey. Oh, panjang terus. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan selamanya marilah kita merafaqkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, kerana dengan rahmatnya akhirnya
dapat kita hadir bersama-sama ke dalam majlis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat ini. Kalau Allah tidak hadirkan hidayah dalam hati kita, maka tidak hadirlah kita ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kita pelik bagaimana orang bukan Islam diberi hidayah oleh Allah. Tapi itu semua dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita pun masuk syurga kerana dengan rahmat Allah, bukan kerana amalan kita sepenuhnya. Okey. Dan tidak lupa selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketibaan ayat Muhammad. Okey. Tidak lupa juga selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan berkat perjuangan baginda, dengan titik peluh baginda, dengan titisan darah baginda yang mengalir, akhirnya sampai kepada kita dua nikmat yang besar, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Dan juga tidak lupa saya saran kepada semua hadirin yang hadir pada hari ini, marilah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana cerita, kita kisah sikit lah. Guru saya iaitu Tuan Guru Syekh Nazrul Nasir, bila mana semasa ayahnya masih hidup lah, sekarang sudah meninggal. Kita doakan semoga ayahnya ditempatkan dalam kalangan para salihin. Okay, bila mana ayah beliau masih hidup dan ditempatkan di sebuah hospital, saya tak ingat nama hospital, berkaitan dengan jantung lah, di Kuala Lumpur. Bila mana ayahnya sedang sakit, beliau memperdengarkan selawat yang dinukilkan daripada kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat ini kalau boleh semua boleh carilah dekat Google dan sebagainya, insya-Allah tak ada keraguan. Google pun ada dia punya kesahihan kitab tersebut kan. Okey. Dan bila mana diperbacakan selawat dalam kitab Dalailul Khairat itu, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayahnya telah sedar semasa itu sedang koma, tapi bila mana didengarkan selawat dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, maka telah disedarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sihat seperti sedia kala, tapi selepas itu meninggal dunia lah. Okey. Tapi nak cerita pasal kitab Dalailul Khairat ini, kita tahulah kitab Dalailul Khairat ini terkandung banyak dia punya manfaat dan juga dia punya orang panggil kelebihan lah. Antaranya kalau kita kaji sejarah lah, ada subjek sejarah tak kat sini? Tak ada. Okey. Bila mana Raja Ali, seorang pejuang yang sedang berjuang di Melaka, bila mana dia telah orang jumpa dia mati, meninggal dunia, maka di tangan kiri ni ada kitab Dalailul Khairat dan sebelah kanan dia ada badik ya. Badik tu yang kita bunuh musuh kan. Tu nak cerita tentang kelebihan kitab Dalailul Khairat. Selawat kepada Nabi. Jom merewang. Tapi tak apa, kena besar dalam kelas macam tu lah. Okey, soalan dia tadi baru kita lupa. Kita banyak merewang ni. Apakah konsep sebenar perjuangan Islam? Perjuangan Islam. Saya rasa soalan ada perjuangan Islam dalam organisasi, betul tak? Okey. Maksudnya kepimpinan. Okey, kepimpinan dalam Islam ni terdapat banyak imam lah yang telah menukilkan pelbagai pandangan mereka. Antaranya Imam Al-Mawardi. Ni sempat saya tadi yang 30 minit. Okey. Iaitu dia berkata apa? Imam kata apa? Kepimpinan ni ialah utama dia ialah menggantikan tugas kenabian iaitu Nabi Muhammad SAW bagi menjaga agama dan juga menguruskan kehidupan dunia. Inilah kepimpinan Islam yang sebenar. Dan juga pandangan yang kedua daripada Ibn Khaldun, iaitu dia kata apa? Kepimpinan ialah membawa seluruh manusia berada di atas landasan syarak. Okey, kesimpulan kecil yang kita boleh ambil daripada definisi ini ialah kepimpinan dalam Islam ini utama dia adalah menjaga hal ehwal agama Islam. Betul tak? Tak faham ni. Okey. Dan juga bila mana kepimpinan dalam Islam ni kita perlu jaga betul-betul lah. Bukan sebab utama kita bila mana kita mengundi, bukan kita nak resis dan sebagainya, tapi bila mana orang Islam yang pegang tampuk pemerintahan ni, insya-Allah kita akan sentiasa terjaga. Betul tak? Hal ehwal agama itu yang penting. Kita bukan resis berkaitan dengan kaum, tapi yang penting tu adalah agama. Yang utama dalam hidup kita pun, kalau kita tengok maqasid syariah, yang pertama adalah hifzuddin. Dan juga ada kadang-kadang ulama ni antara dua lah, ada dua pandangan. Yang pertama dia kata maqasid syariah adalah hifzuddin.
Perangai yang kedua adalah hifzun nas. Tapi di antara dua-dua tu orang kata tak lain jauh lah. Dia punya utama dia. Dia akan letakkan keadaan penguasaan syariah itu pada tempat dia lah. Okay. Tapi bila kita tengok kepimpinan ni, yang utama dia adalah hifzuddin, demi jaga agama. Dia bukan kita kisah pasal warna kulit dan sebagainya, tapi dia berkaitan dengan hal ehwal agama Islam. Remah ni. Kepimpinan menurut Imam Nawawi ada 21. Okey, hari ni saya bagi 4 je lah. Sebab yang lagi lain tu terlupa. Okey. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan juga Rasul. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga berjasa kepada manusia. Dan juga yang keempat tidak mengharap dan juga meminta jawatan. Okey. Tidak mengharap dan meminta jawatan ini. Kita bila kita baca dia punya Imam Nawawi punya pandangan ni, kita akan terkait dengan satu hadis lah. Nabi melarang daripada kita meminta jawatan. Tapi bila mana kita tengok hadis itu saja, maka kita tidak boleh mengambil sebiji-sebiji, orang kata kan. Kita kena tengok pandangan ulama. Ulama ni lebih memahami. Ulama ni dia pandang dengan mata hati lah, orang kata, mata kebaikan. Okey. Dan juga bila saya tengok belanjak dan sebagainya, menurut mufti wilayah dia kata apa? Hukum minta jawatan bukanlah haram secara syar'i, tetapi ia perlulah diikuti seperti tidak cintakan dunia. Iaitu yang pertama. Tidak cintakan dunia adalah tidak mengambil rasuah dan sebagainya lah. Okey. Dan juga tidak lemah dalam kepimpinan. Kita sendiri tahu kita ni macam mana. Okey, dia memang kepimpinan tu benda yang boleh dilatih. Tapi orang kata Allah dah takdirkan dalam diri orang ni, dia ada sifat kepimpinan dalam diri dia. Kalau kita tengok dalam kelas pun kita boleh tengok orang, dia ni, kita tengok muka dia pun, dia ni boleh jadi pemimpin ni. Firdaus. Tiba-tiba Firdaus. Dan juga kalau berkaitan dengan hadis tu, hadis kata tidak boleh minta jawatan. Tapi Al-Quran pula kata, dia kata apa? Sebab itulah kita kena tengok pandangan ulama. Bila ulama dia akan ambil pada segenap sudut. Sebab kita mengaji kitab ni bukan banyak sangat. Ulama ni dia mengaji berpuluh-puluh kitab dan sebagainya, beratus-ratus kitab bagian. Okey. Dia kata dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf pun minta jawatan, iaitu ayat kelima surah Yusuf, iaitu ayat surah Yusuf yang ke-55. Saya nak cari saya. Tak hafal. Okey, apa ayat dia bunyi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ja'alni 'ala khazainil ardh inni hafizun 'alim. Iaitu yang bermaksud Nabi Yusuf berkata, jadikanlah daku yang Nabi Yusuf pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Seperti mana kita tahu Nabi Yusuf adalah menteri lah semasa zaman Mesir dulu. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Maka ayat ini bila kita tengok, sebenarnya Nabi Yusuf ni meminta jawatan. Salah ke tidak kita minta jawatan bila mana kita tahu kita punya kebolehan dalam memimpin ni? Salah ke tidak? Tidak salah. Tidak salah sepenuhnya. Tapi bila mana kita tahu kita ni ada sifat lemah, kita ni jenis yang memang kita rasa macam pimpin diri kita sendiri pun tak lepas, maka latihlah diri kita dulu sebelum kita ingin memimpin orang lain. Okey, faham? Okey, seterusnya lagi. Dan juga Profesor Wabah Zuhaili menafsirkan bahawa orang yang minta jawatan ini tafsir kepada ayat ke-55 surah Yusuf itu. Dia kata apa? Orang minta jawatan ini perlu mempunyai siqah, kuat pengetahuan agama dan juga kompeten dalam hal kekuasaan. Kalau kita tengok, kalau pandangan Islam ni semuanya berkaitan dengan agama. Okey, semua boleh faham. Maka saya harap menjawab soalannya. Moderator, okey ke? Okey, jadi saya silakan kepada moderator kembali. Terima kasih diucapkan kepada pelajar kita yang pertama di atas jawapan yang sungguh lengkap dan terperinci sebentar tadi. Sekarang kita akan bergerak ke panel yang kedua. Soalannya berbunyi, apakah ciri-ciri seorang pemimpin yang baik menurut Islam? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas kan? Tak, sebab petang tadi keluar suara dah. Risau lagi Ella dah bercakap kami. Okey. Jadi insya-Allah soalan yang diberi kepada saya sebagai panel yang kedua, iaitu ciri-ciri pemimpin Islam.
Okey, bila kita bercakap pasal ciri-ciri pemimpin Islam, kita perlu tahu siapa pemimpin Islam. Okey, siapa itu pemimpin? Sebab setiap daripada kita, kalau kita sebut pemimpin, kita bayangkan orang yang kehadapan. Betul tak? Jadi sebenarnya apa yang kita kena faham, kita ni adalah seorang pemimpin. Sebab apa? Kita bukan setakat, kalau kata kita pemimpin yang di hadapan, dia akan pimpin orang yang dipimpin. Tapi seorang pemimpin adalah orang yang memimpin sesuatu, bukan seseorang. Okey? Jadi diri kita sendiri, kita perlu pimpin. Jadi kitalah seorang pemimpin. Okey? Kita bukan setakat, bila kita sebut pemimpin ni, kita bukan setakat memimpin orang lain, kita memimpin diri, kita memimpin komuniti juga. Jadi dalam skop yang kita bincangkan hari ini adalah kita berbicara tentang pemimpin dalam organisasi, ataupun kalau kita faham, pemimpin dalam satu jemaah, dalam satu komuniti. Jadi insyaAllah sebenarnya saya rasa seronok hari ni, sebab inilah kali pertama saya ke hadapan selepas saya turun daripada sebagai pimpinan PAI. Inilah kali pertama saya ke hadapan. Dan sebelum ni memang apa tengok muka kat JP, muka stres, muka tu lah. Kalau sebelum ni duduk kat PAI, muka saya senyum, alhamdulillah, ceria. Jadi dia rasa macam main hari ni, dia rasa macam apa, jangan stres. Dia rasa lain. Okey. Jadi insyaAllah hari ni ada 7 ciri-ciri yang saya akan bawa. First, mari kita cakap tadi, kita adalah seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin tu, bagi seorang Islam, dia harus percaya dan ingat, seorang pemimpin yang layak untuk memimpin adalah Islam. Bukannya, maaf kalau sebut, kita tak pernah lagi sejarah membuktikan seorang non-Muslim akan tertindas di bawah pimpinan Muslim. Betul tak? Betul. Okey, jadi dekat sini, ingat tak ada satu hadis yang bunyinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Sebab seorang Muslim, dia tahu tanggungjawab dia untuk memimpin. Okey, sebab itulah perlunya kita untuk mencari seorang pemimpin adalah seorang Muslim. Ada orang pertikaikan, ada yang bangkitkan, katanya kenapa perlu kita pilih seorang pemimpin Islam tetapi dia ni kufar, ataupun dia seorang yang buat kerja tak fashion lah, senang mudah kata, rider. Okey, jadi itu adalah satu kita kata kenapa kita perlu pimpin dia tu berbanding, kenapa kita perlu pilih dia tu berbanding seorang pemimpin yang bukan Islam, yang lebih berkepimpinan lah, kita rasa macam tu kan. Jadi kita perlu pilih yang mana, yang Muslim yang tak function ataupun Muslim yang non-Muslim yang tak function. Ke yang pertama ke yang kedua? Tertanya masing-masing. Okay, first, tak ingat soalan ni pernah dibangkitkan ketika forum, tak ingat forum ataupun perbincangan dengan seorang senior. Jawapan dia adalah seorang pemimpin yang Muslim. Walaupun kita rasa dia tak function, dia tak bekerja. Sebab kalau kata dia ke hadapan, contoh dalam konsep Islam sendiri, untuk memilih pemimpin kita pilih secara syura. Tetapi kita sekarang dalam dunia berparlimen, betul tak? So kita ada mengundi. Contoh macam JPP lah. So kalau mustahil sangat dia akan ke hadapan dalam keadaan dia tak tahu yang kata dia tu berfunction. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau dia rasa dia tu berguna untuk masyarakat, sebab itulah dia masuk dalam JPP. Macam tu. Okey, jadi mustahil lah untuk kata dia tu masuk mengundi sedangkan dia tak aktif buat kerja. Mungkin dia kurang, tapi insyaAllah boleh. Sebabnya kita kena percaya seorang Muslim ni yang pegang hati dia adalah Allah. Sebab kita hidup dengan hidayah Allah, Allah yang gerakkan hati kita. Jadi kalau kata kita rasa mungkin dia tu something wrong somewhere, mungkin kita boleh berdoa untuk perubahan dia. Tapi kalau kita tak berubah juga, kita gunakanlah cara-cara saluran yang lain. Macam tu. Jadi untuk pemimpin yang perlu dipilih adalah seorang Muslim. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah seorang yang bersifat adil. Kadang ada setengah orang macam baru-baru ni kita dah dikecohkan dengan taklifan kepada sebab seorang menteri dan sebagainya lah. Itu hal-hal politik negara kita. Tapi bila kita tengok dalam JPP sendiri, jarang lah. Saya rasa setakat ni tak ada lagi kot isu dalam JPP yang kata
buat kerja pilih orang, pilih kawan je nak pilih dari DJK. Tapi kalau kata siapa-siapa yang rasa dari DJK boleh habaq lah kat JPP, nanti kami tolong list out nama. Kat apa kami bagi CJ je, insya-Allah, jangan risau. Cuma masalah dia kami tak tahu nak pilih siapa je. Sebab sekali bagi nama orang, sekali dia kata saya tak mahu DJK. Itu cerita dia. Tapi insya-Allah setakat ni kalau kata ada hak volunteer DJK tu, kami terima dengan lapang dada, insya-Allah. Jadi yang kedua, sifat yang kedua macam tadi kita kata, bersifat seorang pemimpin yang bersifat adil, tidak memilih mana-mana kaum ataupun mana-mana kepentingan diri dia. Okey, insya-Allah yang pertama itu yang kedua. Yang ketiga, mempunyai ilmu. Okey, seorang pemimpin yang tidak ada ilmu, mana pasti dia akan mampu untuk memimpin orang-orang yang lain. Betul tak? Sebab dia perlu ada orang nak letak kepercayaan untuk orang tu, dia perlu ada satu stand tau. Kenapa kita rasa percaya dengan orang tu? Sebab dia ni orang ni macam ni, orang ni macam ni. Selalunya orang akan cakap apa? Dia tu orang siqah tinggi. Orang yang ilmu dia, maqam dia tu kalau kat level kita tu langit dengan bumi. Macam tu. Lebih kurang lah. So kalau kata orang yang bersifat, orang yang ada pendidikan ni, dia akan dipandang hebat. Okey? Jadi insya-Allah itu yang kedua. Sebab orang yang mempunyai ilmu ni, dia bukan setakat mampu untuk memimpin diri sendiri, tapi dia dah terbukti dia juga boleh untuk pimpin orang lain. Macam tu. Sebab dia kalau kita daripada diri sendiri, mungkin dia bijak untuk mengawal emosi, bijak untuk mengatur kehidupan, pengurusan kehidupan dan sebagainya. Dan dalam organisasi juga, insya-Allah dia tu juga mampu untuk mengurus dan menyusun gerak kerja yang lain, insya-Allah. Yang keempat, ciri seterusnya adalah mempunyai kuasa dan juga kemampuan untuk membuat keputusan. Yang mana bila kita bercakap sebagai seorang pemimpin, kita akan teringat kepada satu arahan. Orang tu dekat depan, dia mengarah, hang buat ni, aku buat ni, hang buat ni, aku buat ni. Macam tu. Tak. Sebagai seorang pemimpin, dia adalah seorang mentor, bukan diktator. Okey? Sebab apa? Sebab kalau kata hang mengarah tapi tak tunjuk arah, macam mana anak buah nak bekerja? Okey, itu yang pertama. Sebab itulah kita kena, sebagai seorang pemimpin, dia kena bijak untuk buat keputusan. Tapi cara-cara nak buat keputusan tu adalah Al-Fadilah ustazah saya dekat sekolah Ma'had dulu, ustazah pernah cerita, kalau kata kita ni susah untuk buat keputusan, satu je cara dia yang diamalkan daripada zaman para sahabat dulu sampai sekarang, iaitu solat sunat istikharah. Kalau orang sebut istikharah macam nak kahwin lah. Tak. Cerita istikharah nak buat keputusan. Itu je fokus dia. Okey? Jadi kalau kata siapa yang rasa diri dia ni susah sikit nak buat keputusan tu, dia rasa tak yakin, dia rasa keputusan dia goyah, boleh cuba untuk lazimi solat sunat istikharah. InsyaAllah solat sunat istikharah ni bila-bila pun boleh buat. Sebab kita mohon untuk, kita minta dengan Allah untuk petunjuk kan. Tapi sama ada kita lah, sebab kita faham seorang manusia ni, dia tak akan betul-betul meminta sehingga dia tu sujud tahajud. Betul tak? Itu dari saya sendiri je kot, insyaAllah. Okey, jadi yang kelima, beradab mengikut syariat. Yang mana macam saudara panel yang pertama kita kata, kita ni dah seorang pemimpin, yang benda paling utama kita kena jaga adalah hifzuddin, menjaga agama. Okey, jadi kita ni tak kena tahulah batas-batas agama yang boleh kita buat dan yang tak boleh kita buat. Sebab kalau kita tahu kita ni jenis yang macam macam nak cakap, selalu over limit, selalu buat raja ni lebih daripada orang lain. Raja tak patut buat, dia buat macam tu. Dan dia buat, bila buat something yang dia buat tu adalah benda tu yang melarang syariat, tapi dia tak sedar. Sampai lah orang tegur, orang tahu, oh ya ke salah macam tu. Kalau dah tahu macam tu, boleh kot dicek balik batas-batas syariat yang telah digadaikan oleh Islam dan sebagainya. Sebagai seorang pemimpin, macam kita cakap tadi, kita ada ilmu. Jadi kita kena tahu benda-benda tu dulu, barulah kita boleh aplikasi, baru kita boleh praktikalkan benda tu kepada kehidupan seharian. Okey, yang seterusnya, yang keenam,
kemahiran komunikasi, yang mana seorang pemimpin yang baik, terutama sekali, dia perlu ada kemahiran komunikasi dalam berbicara lah, terutamanya sebabnya seorang pemimpin ni, bila dia perlu berani untuk bercakap ke hadapan, sebab dia perlu untuk memberi arahan. Sebab seorang pemimpin, kalau kita tengok macam JPP, contoh bayangannya JPP kita sekarang ni tengah dalam PRK kan. JPP, AMT juga MM. AMT dia adalah seorang pemikir. Okey, dia adalah seorang pemikir yang mana dia akan menyusun gerak kerja. Jadi pelaksananya adalah AMM, yang mana kita akan menunjuk arah kepada anak-anak buah kita di bawah. Jadi kalau kata kita tak ada komunikasi yang baik, kita ada miscommunication, dekat situlah punca-punca yang berlaku perpecahan. Dekat situlah punca-punca timbulnya orang kata sagi ada hak nak burn out, sagi ada hak rasa stres, sagi ada hak mengamuk, hak rasa kawan tak function, hak rasa segala macam rasa lah. Kat situ dah muncul dah miscommunication, kemahiran berkomunikasi. Jadi boleh pertingkatkan masing-masing. Saya bercakap dengan diri sendiri juga, sebab yalah kita nampak diri kita tapi kita tak sedar apa yang orang nampak kita, macam tu. Dan yang last sekali adalah sebagai seorang pemimpin, kita kena untuk sering memberi dan juga meminta maaf kepada orang lain. Memberi maaf, bila orang minta maaf, jangan rasa ego sangat, jangan rasa hebat sangat, siapa aja. Okey, itu memberi maaf sebagai seorang pemimpin. Jangan rasa sebab kita dekat atas, kita tak tahu apa anak buah yang kat bawah nampak kita. Tapi sama jugalah macam bila kata anak buah dekat tu, mungkin kita boleh tengok balik betul ke salah kita ataupun salah faham anak buah yang tak nampak apa yang kita consider, macam tu. Jadi bila orang minta maaf, cuba lazimi untuk rendahkan ego, lapangkan dada dan terima. Minta maaf. Kalau orang tekak tu, minta maaf balik, cerita lebih kurang. Dan sama juga soal minta maaf, bila kita jangan rasa macam bila orang buat salah, kita rasa macam aku je yang betul. Sebab bila orang yang kadang ni, kita kena ingat, kita hidup dalam organisasi ni, dia adalah hidup yang bekerja sebagai berpasukan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Yang mana muslim pada muslim, dia adalah seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain. Okey? Jadi dekat sinilah pentingnya kita untuk sama-sama mengingatkan. Jadi insya-Allah setakat ni je secara ringkas, panjang sebenarnya, ciri-ciri pemimpin yang dapat kita bawakan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang kedua di atas penerangan yang menyeluruh sebentar tadi. Kita bergerak pula kepada panel kita yang ketiga. Soalannya adalah, apakah manfaat yang akan diperolehi apabila terlibat dengan organisasi? Terima kasih saudari moderator. Itu soalan yang diajukan yang berbunyilah, apakah manfaat yang diperolehi apabila terlibat dengan organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insyaallah saya akan ringkaskan sahajalah berkenaan dengan manfaat yang kita dapat ataupun yang kita dapat apabila kita terlibat dalam sesebuah organisasi. Jadi yang pertamanya, kalau kita lihat, apabila kita telah terlibat secara langsung, telah menghadirkan diri, melibatkan diri dalam sesebuah organisasi, yang pertamanya kita akan mendapat meningkatkanlah kemampuan dalam komunikasi, seperti mana yang telah disebutkan oleh panel yang kedua tadi, iaitu berkenaan pada ciri-ciri pemimpin yang baik ni mesti ada kemahiran komunikasi. Jadi apabila kita terlibat dalam organisasi, maka kita dapat mencungkil lagi, mengasah lagi bakat soft skill kita dalam komunikasi terutamanya. Kerana apa? Kerana apabila kita berada di dalam sesebuah organisasi, kita tidak boleh hanya diam membisu 1000 kata.
kerana kita perlu banyak untuk melontarkan kata-kata yang keluar daripada mulut kita bagi nak berinteraksi dengan ahli, nak berinteraksi dengan orang ramai dalam nak menggerakkan, nak menguruskan gerak kerja tersebut. Jadi amat pentinglah, dan apabila kita terlibat dalam sebuah organisasi ini, secara tidak langsung kita dapat mengembangkan lagi lah bakat komunikasi kita yang mungkin sebelum ini kita memang hebat bercakap, kita hebat berpidato, kita hebat berdebat dan sebagainya. Tetapi apabila kita berada di dalam platform sebuah organisasi tersebut, kita dapat, orang kata, memperkemaskan lagi, mempercantikkan lagi komunikasi kita dengan orang lain. Yang itu yang pertama lah, yang kata kita boleh dapat. Yang keduanya yang saya nak kongsikan, apabila kita berada dalam sebuah organisasi ini, kita akan memiliki ataupun kita dapat melahirkan di dalam jiwa kita satu sifat rasa kebertanggungjawaban yang tinggi. Yang mana apabila kita terlibat dalam sebuah organisasi, khususnya jawatan kuasa perwakilan pelajar berkenaan dengan skop perbincangan kita atau forum kita pada hari ini, kita akan ada satu amanah, kita akan ada satu tugasan, ataupun kita akan dapat satu beban. Bukan kata beban yang menyusahkan lah, beban yang kita bawa di kedua-dua belah bahu kita, kiri dan kanan. Jadi manfaat yang kita boleh dapat daripada itu, mungkin sebelum ini kita hanya sekadar mungkin pelajar biasa, sebagai orang yang biasa yang hanya memikirkan tujuan akademik semata-mata, datang ke kelas, datang ke kuliah, hanya berfikir untuk meraih akademik lah semata-mata. Tetapi apabila kita terlibat dalam organisasi ini, secara tidak langsung akan dapat menjadikan diri kita ini ada satu sifat kebertanggungjawaban yang lebih tinggi. Sebab apa? Sebab kita ada satu lagi amanah yang kita perlu ikut, iaitu amanah kita dengan orang ramai, yang mana orang dah memberi mandat dah kepada kita, orang dah memberikan kita tugasan, orang dah mempercayai kita, orang dah berharap dengan kuasa yang kita pegang. Kita mampu, kita kena melaksanakannya kepada orang tersebut, khususnya kepada para pelajar lah, yang mana yang telah menyokong kita, yang telah orang kata mengundi kita. Jadi kita perlu melaksanakan balik kepercayaan mereka terhadap kita tu dengan kita melaksanakan tanggungjawab, amanah yang telah diberikan kepada kita. Jadi secara tidak langsung di sini juga akan membentuk diri kita, akan menjadikan diri kita sebagai satu individu yang orang kata berlebih bersahsiah, lebih berakhlak, yang mana perkara-perkara ini pentinglah dalam kehidupan kita, dalam nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala khususnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya memiliki mental yang kuat dalam menghadapi tekanan. Seperti yang sedia maklum lah, apabila kita berada di dalam sesebuah organisasi lah, tidak kira lah apa-apa organisasi sekalipun, walhal organisasi kelas sekalipun, ketua kelas, penolong ketua kelas, setiausaha kelas sebagainya, contoh, kita akan menghadapi ataupun kita akan ada satu tekanan yang kita akan hadapi tidak sama seperti orang lain. Jadi di sinilah akan mengajar, akan mendidik kita, akan menjadikan kita seorang individu yang kuat dari segi mentalnya. Sebab apa? Sebab mental kita sudah tidak sama seperti mental kita yang sebelum ini, yang sebelum kita berada di dalam sebuah organisasi. Di situ apabila apakah orang kata manfaat ataupun positifnya orang kata mental kuat. Mungkin orang kata mental yang kuat, maksudnya kena hadapi tekanan ni lagi stres lah kan, lagi stres, lagi depress dan sebagainya. Tetapi kalau kita pandang dari sudut konteks Islam itu sendiri, kita di dalam kehidupan kita tidak ada sebuah kehidupan itu tanpa pengorbanan ataupun tanpa pengorbanan. Jadi apabila kita tidak mengamalkan ataupun kita tidak adanya sikap pengorbanan itu di dalam kehidupan kita, maka sia-sia. Tujuan kita hidup ke atas dunia ini hanya sia-sia saja, dan mungkin kita mendapat apa yang kita mahukan, cuma kita tidak mendapat perkara ataupun yang sebenar-benarnya yang dituntut oleh syarak
yang dituntut oleh Allah, yang disuruh, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi berbalik-balik kepada mental yang kuat tadi, maka apabila kita berada dalam organisasi, kita dapat mengajarlah mental kita untuk semakin kuat, berkembang untuk menghadapi apa-apa segala situasi sekalipun. Tidak kira di dalam organisasi yang kita sedang sedang ketuai, ataupun apabila kita berada ataupun kita akan beralih, kita menghadapi cabaran-cabaran yang ada di luar sana khususnya. Sebab kita InsyaAllah tidak lama lagi kita adalah sebagai seorang guru. Jadi bila seorang guru ini seperti mana yang kita sedia maklum, memang memerlukan daya ketahanan mental yang tinggi untuk nak menghadapi anak muridnya, nak menghadapi ibu bapanya, pihak pentadbirannya dan sebagainya. Jadi di sinilah, di dalam masa inilah, waktu kita belajar inilah, waktu kita sebagai siswa guru ni lah, kita perlu melatih, membiasakan diri dengan melibatkan diri dalam sesebuah organisasi yang ada di kampus kita, untuk kita nak melatih, untuk kita nak menjadikan lagi kekuatan mental kita, kekuatan minda kita untuk nak menghadapi segala macam ancaman yang kita tidak tahu, yang kita tidak tahu, yang kita akan hadapi pada bila-bila masa sahaja. Okey. Yang seterusnya juga, yang keempat, saya bagi poin yang ringkas-ringkas sahajalah. Yang keempat, apabila kita berada dalam sebuah organisasi ni, kita dapat belajar satu benda yang amat penting, iaitu berkenaan dengan pengurusan waktu. Yang mana apabila kita berada dalam organisasi, seperti mana yang telah saya sebutkan pada awal tadi, keadaan kita, situasi kita telah berlainan dengan kawan kita ataupun daripada orang lain yang tidak melibatkan diri dalam organisasi. Jadi di sini akan mengajar kita untuk kita nak membahagi, kita nak menentukan, kita nak nak menentukan masa jadual kita dalam kehidupan sehari-harian selama 24 jam tu, untuk kehidupan kita, untuk organisasi kita, untuk kawan-kawan kita, untuk keluarga kita. Jadi di sini secara tidak langsung pengurusan waktu kita mungkin akan lebih baik, akan menjadi lebih terbaik daripada kawan-kawan kita yang lain, yang orang kata yang tidak melibatkan diri dalam organisasi tersebut. Sebab apa? Mungkin yang tidak terlibat dalam organisasi tersebut, tujuan ataupun kerja mereka hanya semata-mata satu perkara sahaja. Tetapi berbanding dengan kita yang sudah ada banyak cabang perkara, untuk nak menyampaikan untuk diri kita sendiri pun ada, untuk ibu bapa, untuk rakan-rakan dan juga untuk masyarakat ataupun untuk orang-orang di sekeliling kita khususnya. Jadi pengurusan waktu ini sebenarnya pentinglah, penting sebagai seorang siswa guru ataupun sebagai individu muslim. Kerana apa? Kerana masa itu emas lah, ataupun ada disebutkan juga di dalam surah Al-As kan, berkenaan dengan masa. Jadi masa ini tidak lain tidak bukan, tidak lari daripada kehidupan kita. Kita amat perlu mementingkan masa dan pengurusan waktu yang baik. Kerana apabila pengurusan waktu yang baik, maka kehidupan seharian kita itu akan menjadi lebih baik dan lebih teratur serta sistematik. Khususnya apabila kita berada ataupun kita nak menggerakkan lagi organisasi di dalam kampus kita khususnya. Yang kelima, kita dapat mengeratkan ukhuwah. Ini secara ringkaslah. Apabila kita berada di dalam organisasi, kita dah ada sahabat-sahabat pertambahan-pertambahan, sahabat-sahabat pimpinan, kita ada ahli-ahli biru-biru kan, dan sebagainya. Jadi di sinilah kita dapat, orang kata, menguatkan lagi, kita dapat mengukuhkan lagi hubungan ukhuwah, hubungan silaturahim antara kita dengan sahabat-sahabat sekeliling. Yang mana benda-benda ini amatlah disukai ataupun dituntutlah oleh Islam. Apabila ukhuwah suatu jemaah itu semakin kuat, maka kita dapat menggerakkan kerja dakwah itu, kita dapat menggerakkan kerja organisasi itu dengan lebih baik. Dan yang terakhirlah, mungkin yang terakhir, saya tidak sebab kita ada lagi round yang kedua lagi, dan yang terakhir iaitu yang keenam, iaitu cara kita nak menguruskan program. Apabila
kita telah terlibat di dalam sesebuah organisasi, maka kita akan ada satu kemahiran yang baru dalam nak menguruskan apa-apa sahaja program. Tidak kira lah program macam program forum malam ni ke, program apa-apa sahaja program. Jadi kalau kita lihat kepada pengurusan program ni, apabila kita dah belajar, apabila kita berada dalam sebuah organisasi, kita akan, orang kata, dititik beratkan, ataupun kita akan Allahumma salli ala Muhammad, kita akan diajarkan berkenaan cara yang betul, cara yang lebih sistematik dalam kita nak menguruskan sesebuah program tersebut. Apabila kita dapat, orang kata, betul-betul memahami, kita dapat betul-betul mempelajari ataupun kita mengaplikasikan cara kita nak menguruskan sebuah program tersebut, maka apa yang kita nak sampaikan ataupun objektif yang kita nak capai kepada orang ramai itu akan terhasil ataupun akan dapat mencapai objektif tersebut. Sebab berbalik kepada pengurusan program kita yang sistematik tersebut, yang mana kalau kita lihat juga berkenaan dengan pengurusan program ni, tidak larilah daripada diri kita khususnya, yang mana pada suatu hari nanti juga kita akan bergerak ke lapangan sebagai seorang guru yang hakiki di sekolah dan sebagainya. Jadi di situ kalau kita lihat, kita akan banyaklah untuk nak menguruskan program, nak menguruskan majlis, nak menguruskan segala apa macam lah yang ada di sekolah pada masa kini. Jadi dengan manfaat, dengan kelebihan yang kita telah pelajari sewaktu kita berada dalam sebuah organisasi tersebut, maka kita dapat mengaplikasikannya dengan baik di masa hadapan. Kita tidak berasa kepo, kita tidak berasa janggal, kita tidak berasa macam mana nak buat, tapi kita telah didedahkan dengan lebih awal sewaktu kita berada di dalam organisasi yang telah kita sertai, yang telah kita terjun sewaktu di kampus khususnya. Jadi sebagai penutup bicara, kesimpulan kecil berkenaan dengan manfaat yang kita boleh dapat apabila kita menyertai sebuah organisasi, ada dalam satu yang paling penting lah yang saya nak kita tanamkan dalam diri kita. Apabila kita berada dalam organisasi ini, manfaat yang paling utama, manfaat yang paling penting ialah kita dapat memudahkan mencari penyelesaian masalah, khususnya dalam keagamaan ataupun dalam apa-apa urusan organisasi kehidupan kita. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an. Yang mana dalam ayat ini ada mengatakan bahawa berpegang teguhlah kita kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Jadi apakah yang kita boleh faham dalam konteks ayat ini yang nak sebutkan? Jadi apabila kita berada di dalam satu organisasi, maka kita akan ada satu kesatuan, kita akan ada satu kefahaman antara ahli-ahli pimpinan dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi apabila kita ada perkara ini, maka insya-Allah apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak gerakkan, apa yang kita nak buat untuk orang di sekeliling kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu sahaja. Jadi mudah-mudahan harap semua dapat ambillah manfaat terhadap manfaat yang telah diberikan apabila kita berada dalam sesebuah organisasi. Jadi saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Jawapan yang sungguh menarik telah dilontarkan oleh panel kita yang ketiga. Sekarang, marilah kita meneruskan acara forum kita pada kali ini bagi pusingan yang kedua pula. Berbalik kepada panel kita yang pertama, soalannya ialah bagaimanakah cara untuk menepis tohmahan bahawa jawatan yang disandang hanyalah wayang semata-mata? Baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Okey, baik. Semua okey lagi ya? Nak sambung ni?
Boleh ya? Boleh kita takbir sekali. Takbir. Perempuan dekat kuat sikit. Takbir. Alhamdulillah. Okay, boleh kita sama sikit ya. Okey, saya nak buat disclaimer siap-siap. Kami datang ke depan ni bukan untuk meraih undi dan sebagainya lah. Takkan kami nak jual agama dalam Allah ni kan. Okey. Jadi tujuan kami di depan ni adalah terangkan mengapa kita perlukan Islam, seorang Islam dalam organisasi. Okey, kalau kata Tuan Guru Haji Siddiq Nur dia kata apa? Dia kata sebab apa negeri Kedah boleh melakukan, boleh menghalang daripada kedai judi itu beroperasi. Antara sebabnya adalah orang yang ke atas sekali adalah orang yang faham agama. Bila mana orang faham agama, insya-Allah kita punya agama akan terjaga. Okey. Dan juga balik pada soalan moderator sebentar tadi, iaitu cara kita untuk tepis tumahan. Bagi saya senang kan. Yang pertama dia senang nak cakap tapi payah nak buat. Yang pertama dia punya jawapannya ialah melakukan tugas kita sahaja dan tidak kisah dengan jawapan orang lain, dengan kata-kata orang lain. Dia orang lain pandangan dia macam-macam. Kalau kita buat kerja ke kita tak buat kerja ke, dia akan kata dia tak kisahnya. Dia akan kata kita terima je lah dengan muka toya, kita muka toya sikit, tapi kita terima apa yang dikatakan. Okey. Dan juga pesanan kepada JP yang akan naik insya-Allah. Yang akan naik ni kita kekalkan semua Islam kalau insya-Allah kita kekalkan. Okey. Kita buktikan bahawa Islam boleh memimpin. Macam mana Islam ni boleh memimpin? Islam ni bukan sahaja mengajar mengenai agama. Islam ni bukan fokus pada akhirat sahaja, walaupun akhirat itu adalah tujuan utama. Dia dunia pun dia ada, iaitu bab yang bernama Babul Qiyadah, iaitu bab mengenai kepimpinan. Dia bila mana yang Islam pun kita nampak Islam ni secara syumul lah, menyeluruh. Dia tidak berfokuskan, tidak berteraskan utama dia, tujuan dia akhirat semata-mata, tapi dia ambil dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Dan juga kita boleh tengok sejarah membuktikan bahawa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menakluk Baitul Maqdis, Sayyidina Umar Masjidil Aqsa, Sultan Muhammad Al-Fatih Konstantinopel, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sendiri bila mana dia halau daripada tanah air sendiri, tapi alhamdulillah dengan kuasa Allah SWT maka berjaya kembali ke Mekah dan menjadi pemimpin di tempat tersebut. Itu nama orang kata rahmat Allah SWT dengan izin Allah SWT. Dan ingatlah JP akan naik ni insya-Allah, ingatlah peringatan Allah SWT dalam surah As-Saff, bukan Saff yang kedua ni. Saff dalam surah As-Saff ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu ayat kedua dan ayat ketiga lah. Tapi ayat kedua dia kata apa? Ulama tafsir bahawa ayat ini merupakan teguran yang keras daripada Allah SWT kepada manusia. Dia kata apa? Jika tidak mampu untuk memimpin, jangan sesekali kita menghulurkan kepala kita. Jangan sesekali kita menghulurkan diri kita untuk memimpin sesebuah organisasi. Dalam konteks kita organisasi lah. Kalau ada pepatah yang saya buat sendiri, jangan sekali hulur kepala masuk dalam lubang. Kita tak tahu dalam lubang ada apa, ada ular ke apa, kita tak tahu. Itu pepatah saya sendiri ya. Jangan buat karangan BM, nanti dapat fail. Dan juga tanda munafik ini, kata Nabi Muhammad SAW ada 3. Yang pertama ialah bila mana dia berbicara, dia berdusta, dan juga bila mana dia berjanji, dia tidak tepati. Dan yang ketiga, dia beri amanah jika dia khianati. Okey, dan juga peringatan lah bila mana malam manifesto tu kan, kita tengok keupayaan kita. Jangan sekali kita menabur janji, insya-Allah saya akan naikkan elang RPG. Allahu Akbar. Siapa? Rektor tu. Jadi kita tengoklah kita punya keupayaan, kita tahu tahap mana kita punya takat, kita punya keupayaan tu. Jangan sesekali kita menaburkan janji. Dikuatiri lah kita tergolong dalam sifat-sifat orang munafik yang 3 yang Nabi sebutkan ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Semua yang baik itu datang pada Allah SWT, yang buruk itu datang pada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah SWT. Saya minta maaf kalau salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarlah segala jawapan yang telah dilontarkan oleh panel kita sebentar tadi. Bagi panel yang kedua pula, soalannya adalah apakah persediaan yang perlu dilakukan sebelum berorganisasi? Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Jadi insyaAllah soalan yang kedua yang saya akan kupaskan iaitu persediaan sebagai seorang pemimpin dalam organisasi. Mudah kira kalau kita sebut mental dan fizikal. Kalau orang sebut fizikal dan mental, tak, saya nak sebut mental dan fizikal. Sebab apa? Okey, kita ingat satu hadis. Inna fil jasad mudghah. Iza fasadat fasal jasad kulluhu, iza salahat salahal jasad kulluhu. Betul tak? Saya hampa. Tak. Contoh dia dalam hadis ni, maksud dia sesungguhnya dalam diri kita, dalam jasad kita ada satu daging. Daging itu adalah hati. Okey, itulah hati kita. Dan hati itu bila kita sebut pasal soal hati ni, kita akan ambil soal emosi dan perasaan. Jadi dekat sini mudah kira kalau kata persediaan untuk kita masuk JBP, mental kuat lah. Itu paling penting. Mental kena kuat. Sebab bertengoklah apa jadi kan. Contohnya lebih kurang. Okay, jadi persediaan first mental kuat. Dan yang kedua fizikal. Fizikal sebab apa kita kena kuatkan juga fizikal. Sebab kita kena ingat, kalau kata kita sendiri fizikal lemah, macam mana kita nak tolong orang? Apakah upaya kita untuk tolong orang? Okay, sebab moto PRSD sebenarnya, sebagai saya sebagai seorang PRSD ni, saya berbangga dengan moto PRSD, iaitu bina diri, bantu rakan. Bina diri dulu, baru kita boleh bantu orang. Sebab kalau kita tak ada apa-apa, untuk apa kita bantu orang? Kita boleh tolong apa je. Okay, ingat benda tu. Dan persediaan sebagai seorang JMP yang kehadapan, soal mental, pertama sekali saya bersyukur. Sebab apa? Sebab saya ada circle kami, saya ada roommate yang baik, saya ada classmate yang baik. Sebab apa tahu? Nak ceritanya, okay, terutama sekali roommate saya lah. Mana ada tahu ni? Tadi pasal malam ada kat belakang. Ni Izzati. Kami dua-dua adalah seorang pemimpin dalam IPG ni, yang mana dua-dua ada taklifan. Dalam bilik tiba-tiba masa kita cerita realiti ya, tak ada nak cerita fakta-fakta, saya nak cerita dia apa yang realiti terjadi. Masa bilik ada satu hari ni kita cakap macam ni, Saf, aku nak rasa nak bawa orang hari ni. Dia boleh masuk-masuk, dia kata aku nak bawa orang. Dia nak bawa siapa? Aku buat dosa apa dengan dia? Nak kata ayat nak kata kat dia, kawan nak bawa orang, sekali dia bawa orang. Okey, jadi sama juga macam saya sendiri pun, kalau masuk bilik pernah sekali tu nak burn out. Ayat tu dia bocor sikit je pun. Lepas tu Nik tegur Saf, ayah bocor. Tiba-tiba menangis. Ayat tu yang bocor apa? Kau menangis. Macam tu lah lebih kurang. Cerita realiti sebagai seorang roommate yang function ya. Roommate yang sangat-sangat membantu kita untuk berorganisasi. Sebagai seorang roommate, terutama sekali kenapa saya tekankan, sebab anda adalah penguat kepada seorang pemimpin tu. Walaupun kamu tak ada taklifan dalam IPG, cuba support dia at least sehabis baik yang kamu mampu. Okey, kalau kamu tak mampu dari segi kewangan, bantulah dari segi emosi. Bantulah dari segi motivasi yang kamu ada, yang kamu boleh buat. Dan sama jugalah bila cerita pasal mental, sebab kita dalam JPP nanti insya-Allah kita dalam satu kerja pasukan yang kita kata kan. Jadi kita dalam satu organisasi, kita ada bonding kita sendiri. Jadi insya-Allah dari situ juga kita kena belajar untuk meluah. Sebab jangan simpan sendiri. Benda kalau hang simpan sendiri, kalau hang pandai untuk keluarkan, insya-Allah dia akan lebih melegakan. Berbanding bila hang simpan banyak-banyak hang seorang, sampai satu tahap hang akan rasa beban tau. Kita akan rasa satu beban yang rasa macam beban ni hidup aku macam tu, aku dah beban masyarakat dan sebagainya. Tak. Sebab hang tak keluarkan apa yang patut dikeluarkan. Jangan simpan yang negatif dalam diri, sebab lama-lama dia akan membakar diri sendiri. Okey. Jadi kuatkan mental terlebih dahulu, insya-Allah. Fizikal kita akan kuat. Macam mana nak kuatkan fizikal? Terutama sekali kena banyakkan riadah. Okey. Kalau orang nampak macam, pergilah keluar at least seminggu 2 kali ke 3 kali round lah IPG ni, pusing sat. Sebab benda tu kita nampak macam simple tau, tapi sebenarnya benda tu sangat-sangat membantu. Sebab hang akan tengok dunia luar ada cuba, kalau riadah tu tak salah buat handstand.
sama aja macam jalan-jalan sambil buat handset kan. Kita tengok sebenarnya kita nak riadah betul-betul. Erti riadah yang sebenar-benarnya. Okey, sebab apa? Betul-betul kalau atlet tu yang dah turun padang, yang turun kot dan sebagainya. Tapi kalau cerita pasal seorang manusia awam seperti saya yang turun katil lebih kerap berbanding turun ke padang, jadi mungkin agak mustahil lah untuk buat benda tu. Jadi cuba rutinkan, bina satu rutin dalam kehidupan untuk kita betul-betul mengurus masa dengan baik. Okey, ada masa petang yang terluang, cuba jangan tidur. Sebab tidur petang tak tahulah betul ke tak kan. Tapi kalau dulu ustaz saya selalu takutkan kami dengan ayat, tidur petang cukup 40 hari lah. Tak tahulah betul ke tak. Kalau betul itu betul lah, kalau salah tu maafkan saya lah. Macam tu. Jadi kalau cukup 40 hari untuk turut tu rasa gila. Dan waktu tu kami sebagai seorang anak murid yang bertauliah dan sangat-sangat taat kepada seorang guru, kami percayalah. Macam tu. Jadi memang tak tidak petang dah. Alhamdulillah semua tak gila lagi. Okey. Jadi persediaan secara fizikalnya pula, terutama sekali pengurusan masa. Pemimpin, sebagai seorang GP, sebagai seorang pimpinan, masa tu sangat-sangat terhad untuk kita. Sebab kita malam-malam meeting, tak sempat nak healing. Kadang healing pun kat dalam bilik sendiri, healing dekat tepi koridor blok. Tu je lah kerja kita. Macam tu. Okay? Sebab masa kita sangat-sangat terhad. Tapi janganlah rasa terbeban dengan masa-masa yang ada. Cuba bahagikan betul-betul masa kita. Mana yang perlu buat, mana yang perlu buat, dan mana yang boleh tangguh untuk buat. Okey, dia 3 benda yang sangat berbeza. Dan pastikan kalau macam saya sendiri sebagai insan yang kurang rajinnya, saya tak buat list to do untuk setiap hari. Tapi ini sharing je lah, bukan nak berbangga, tapi cara untuk saya mengurus jadual hidup saya. Saya akan buat satu refleksi diri malam-malam, lepas tu list out dah apa yang rasa betul perlu buat, apa yang rasa ada benda tertangguh dan sebagainya. Benda ni saya akan buat secara mingguan, ataupun benda yang terlintas tiba-tiba, saya akan terus tulis lah dalam. Kalau saya sendiri, saya ni jarang bawa buku nota. Hari ni pun bawa kata A4 je. Jadi saya akan tulis dalam WhatsApp, macam tu. Allah Akbar. Okey. Dan cubalah list out balik apa yang perlu kita buat supaya kita tak akan terlari daripada apa yang tak patut dibuat. Sebab kadang ada benda yang tak patut buat pun, tapi kita masukkan dalam jadual seharian kita, sampai kita rasa macam aku tak ada masa, sedangkan ada buang masa. Okey, sebab masa kita 24 jam, tapi pengurusan masa dan meluangkan masa kita adalah sangat-sangat limited lah. Dia tak ada macam mana kawan-kawan kita yang lain. Dia akan berbeza dengan orang lain. 24 jam kita adalah berbeza dengan insan-insan lain, sebab kita perlu bergerak untuk ummah. Okey, jadi insyaAllah itu je sedikit sebanyak. Okey, saya lupa bila cerita pasal mental tadi, pasal emosi, saya cerita share juga satu amalan yang Ustazah dekat mak saya, Ustazah Nur Rasmina, pernah cerita kami, pernah share dengan kami cara-cara untuk kami kawal emosi. Okey, macam mana cara kami untuk lembutkan hati, iaitu selepas bersolat baca surah Taha ayat 1-5. Taha inna anzalna sampai habislah sampai ayat 5. Okey, cuba lazimi. Sebab mungkin kita tak akan nampak kesan tu dalam masa sehari dua. Mungkin kehadapan dan ataupun mungkin dengan berkat yang kita amalkan amalan tersebut, mana tahu benda tu akan membuatkan diri kita lebih baik. Kita tak nampak, tapi mungkin orang lain nampak. Jadi insyaAllah itu sahaja daripada saya untuk persediaan sebagai seorang pemimpin dalam kita berorganisasi maupun pada diri sendiri. InsyaAllah serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada panel kedua kita atas jawapan yang padu sebentar tadi. Soalan terakhir bagi panel ketiga pula ialah, apakah kesan sekiranya tiada organisasi dalam sesebuah komuniti pelajar?
saudari moderator di atas soalan yang diajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kesan sekiranya tiada organisasi dalam sebuah komuniti pelajar? Jadi insya-Allah saya akan memberikan secara overall, secara ringkasnya. Apabila sesebuah organisasi itu tidak wujud di dalam komuniti kita lah sebagai pelajar di IPG Kampus Pulau Pinang khususnya. Yang pertama, kalau kita boleh nampak lah, kita boleh nampak secara jelasnya dengan mata dan hati dan perasaan kita, komuniti pelajar yang ada di sekeliling kita tidak akan menjadi teratur, tidak akan menjadi tersusun kerana ketiadaan pemimpin maupun ketua yang mentadbir ataupun yang mengetuai mereka. Kerana apa? Kerana kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, kita perlu dibimbing, kita perlu dipimpin oleh seorang ketua, oleh seseorang ataupun seseorang individu. Jika kehidupan kita tidak dipimpin ataupun tidak ada ketua yang mengarahkan kita, tidak membimbing kita, maka keadaan kehidupan kita pada ketika itu akan menjadi keadaan yang kucar kacir, menjadi tidak ketahuan hala, tidak tahu hala. Maksudnya porak-poranda lah. Yang ini membuat kerjanya sendiri, yang kumpulan ini buat hal masing-masing, yang di sana pula membuat hal yang masing-masing. Mana kata tidak ada satu kesatuan yang boleh dipimpin oleh sesebuah ketua kerana ketiadaannya organisasi tersebut. Jadi maka komuniti pelajar ini akan melakukan hal yang sendirilah, hal masing-masing. Nak buat apa-apa pun ikut suka kepala sendiri. Maksudnya tidak ada yang memimpin mereka tersebut. Jadi dengan ketiadaan organisasi dalam komuniti pelajar juga, kesan yang orang kata yang buruk lah yang kita boleh dapat, yang kita boleh dapati, kita disebabkan dah tiada ketua-ketua, tiada pimpinan-pimpinan, tiada orang-orang yang nak menggerakkan sebuah organisasi tu, maka tidak ada lah program-program kerohanian, program-program kepimpinan, program-program yang menjurus ke arah akademik, program-program yang menjurus ke arah kesihatan, jasad dan sebagainya. Maka apabila tidak adanya perkara-perkara ini, program-program ini, majlis-majlis ini, maka kita akan bukan melahirkan, kita akan berkembangkan lagi, kita akan merebakkan lagi manusia-manusia ataupun individu-individu ataupun pelajar-pelajar yang kekurangan jati diri. Kerana jati diri ini penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar lah khususnya. Kerana apa? Apabila kita tidak ada jati diri dalam kehidupan diri kita ni, maka kita tidak akan ada satu matlamat yang jelas dalam kehidupan kita. Apa yang kita nak sebenarnya dalam kehidupan kita, maka kita akan merewang lah. Kita akan menyimpang ke jalan yang lain, ke jalan yang tak tahulah jalan yang betul maupun tidak. Maka disebabkan itulah apabila ketiadaannya organisasi dalam komuniti pelajar itu akan memberikan, orang kata, keburukan, memberikan bencana, terutamanya di dalam kehidupan ataupun di dalam suasana persekitaran kampus. Jadi di situ juga kita boleh lihat ataupun kita boleh dapati ataupun kita boleh amati bahawa apabila ketiadaan organisasi ini juga, dia akan menyebabkan bakat-bakat yang ada di kalangan pelajar, bakat-bakat yang ada di kalangan kita ni tidak dapat diserlahkan ke hadapan. Kita tak dapat nak tunjukkan kepada orang lain. Sebab apa? Kerana kita tidak adanya sesebuah organisasi untuk nak bergerak atau nak bergerak kerja. Jadi dia ada kemahiran, dia ada bakat, tapi dia tidak mampu untuk nak menyerlahkan
bakat dia tu, dia tak mampu nak gunakan bakat dan kemahiran dia tu pada jalan yang betul. Sebab apa? Disebabkan ketiadaan organisasi tersebut. Jadi maka rugilah di situ, kerana kita dah mensia-siakan seseorang individu yang kata berketerampilan, yang berkebolehan untuk kita nak menggerakkan kerja-kerja organisasi dan sebagainya, menggerakkan kerja-kerja dakwah khususnya di dalam kalangan pelajar di kampus kita, disebabkan ketiadaan organisasi tersebut. Jadi orang yang mempunyai kelebihan tersebut, dia akan hanya terhadap diri dia sendiri sajalah. Disebabkan dia tidak ada kesatuan untuk dia nak berganding bahu, untuk nak menyampaikan, untuk nak, orang kata, nak menyerlahkan kebolehan, kemahiran dan bakat yang dia ada. Jadi di sini kalau kita lihat secara, orang kata, secara kesimpulannya lah, secara ringkasnya, apabila tiadanya organisasi dalam komuniti pelajar ni, maka akan mendatangkan pelbagai bencana lah, mendatangkan pelbagai, orang kata, keburukan kepada suasana kehidupan kita di pelajar, khususnya di dalam suasana komuniti pelajar tersebut. Jadi penting kepada kita, kepada yang kata bakal bertanding pada kerusi pilihan raya yang tidak lama lagi ni, pentinglah untuk kita masuk bertanding supaya kita menghidupkan sebuah organisasi tersebut. Kita nak menggerakkan organisasi tersebut bagi kita nak menyampaikan apa yang kita nak sampaikan kepada orang ramai, kepada orang sekeliling kita, supaya kita sama-sama faham, kita sama-sama tahu apakah tujuan yang sebenar-benarnya kita wujudkan sesebuah organisasi tersebut. Seperti mana di dalam sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang-orang Islam, maka dia bukan daripada mereka. Rawahu Tabrani. Riwayat yang mana kalau kita lihat di dalam hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebentar tadi, maka pentingnya adanya organisasi tersebut kerana apa? Kerana kita nak mengambil tahu urusan-urusan orang Islam khususnya di sekeliling kita. Kerana apa? Apabila kita mengambil berat, kita selaku pimpinan, selaku pemimpin, selaku ketua yang mengambil berat tentang urusan-urusan orang lain, maka Allah akan memuliakan, Allah akan memberikan satu keistimewaan kepada orang ini. Kerana apa? Kerana dia membantu, dia cuba menguruskan juga urusan orang lain, bukan hanya urusan dirinya sendiri. Jadi di sini pentinglah apabila kita ada organisasi, kerana apabila adanya organisasi tersebut, maka kita dapat bekerjasama untuk nak bergerak sebagai satu jemaah ataupun satu kumpulan yang mana kita akan ada lebih kekuatan di situ untuk kita nak menggerakkan segala macam perkara, segala macam urusan dakwah, urusan kehidupan dan sebagainya. Jadi di sini penting sesebuah organisasi tersebut. Jika tiada organisasi, maka siapa lagi yang perlu dipersalahkan? Kita boleh tanya diri kita sendiri. Kita boleh tepuk dada kita tanya jiwa kita secara mendalam, siapakah yang salah, siapakah yang bersalah dalam urusan ini? Kita boleh tanya diri kita sendiri. Kerana apa? Kerana kehidupan kita di atas dunia ini, kita tidak boleh bergerak sebagai individu sahaja. Kerana apabila kita bergerak sebagai individu, maka perjalanan kehidupan kita itu mungkin akan bergerak laju, tetapi objektif atau matlamat yang sebenar-benarnya yang diterapkan ataupun yang digariskan oleh syarak, kita tidak dapat pun benda tersebut. Tetapi apabila kita bergerak sebagai sebuah organisasi yang kuat, kita bergerak sebagai satu jemaah yang kukuh, maka kita dapat capai objektif yang sebenar-benarnya kita nak sampaikan kepada orang ramai. Yang mana walaupun kita mungkin bergerak secara perlahan, secara bertatih-tatih daripada satu tangga kepada satu tangga, tetapi apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak orang dapat daripada pembawaan kita tu bermakna, sampai sehingga orang tersebut dapat mengaplikasikan, dapat amalkan dalam kehidupan dia. Jadi akhir kalam ataupun sebagai penutup bicara saya pada malam yang mulia ini,
ketaatan kepada pemimpin itulah yang merupakan asas yang penting dalam sebuah organisasi. Kerana jika tiada ketaatan di dalam sebuah organisasi, maka akan runtuhlah, maka akan hancurlah, maka akan berpecah belahlah sebuah organisasi tersebut, yang mana pada akhirnya akan menjadikan fitnah kepada Islam, akan menjadikan Islam semakin lemah, akan menjadikan sebuah organisasi Islam itu akan ditindas, akan dipandang enteng oleh musuh-musuh Islam kita yang di luar sana, yang hanya menunggu masa dan peluang untuk masuk mencucuk, merebahkan Islam, sayap-sayap kiri dan kanan Islam, sehingga jatuh tersungkur, ternganga, menangis, keluarnya darah dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Jadi mudah-mudahan ahli-ahli ataupun calon-calon yang ingin bertanding dalam pilihan raya kampus lepas ini, sematkanlah, tajdidkanlah niat sebenar-benar antum untuk bertanding, bukanlah untuk meraih populariti dan sebagainya, tetapi untuk membawa apa yang telah kita bincangkan pada malam ini, yang tidak lain tidak bukan, yang pertamanya untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya kita nak membantu Islam itu sendiri, kita nak membantu bangsa kita sendiri, kita nak membantu agama kita sendiri supaya lebih terkehadapan, tetapi tanpa kita mendiskriminasikan kaum-kaum dan juga agama yang lain, tapi kita meletakkan Islam di atas. Allahu Akbar. Jadi saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel ketiga atas jawapan yang hebat sebentar tadi. Jadi masa pun mencemburui kita. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin berkongsi tentang satu hadis, di mana hadis ini berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yuzilluhumullah ta'ala fi zillihi yawma la illa zilluhu, al-imam al-adil. Jadi daripada hadis ini terdapat 7 golongan yang Allah melindungi mereka dalam lindungannya pada hari kiamat, di mana hari ketika tiada perlindungan selain perlindungannya, iaitu antaranya pemimpin yang adil. Jadi daripada sini kita dapat lihat lebih utamanya manusia di sisi Allah darjatnya di hari kiamat itu ialah seorang pemimpin yang adil. Jadi antara kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada forum pada malam ini ialah taklifan yang diberikan satu amanah. Mereka memilih sedemikian kerana percaya bahawa kita boleh memimpin dan melaksanakan tugas-tugas yang sememangnya tidak mudah. Taklif wala tashrif, jawatan bukanlah suatu kebanggaan. Sirru ala barakatillah, berjuanglah kamu dalam keberkatan dan redha Allah. Selamat maju jaya untuk semua calon yang bertanding. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang baik itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.